Baik, banyak yang ingin kita bincangkan. Saya mau bersama dengan Fakhrul Razi Rashid. Fakhrul Razi menyertai kami sekarang secara atas talian. Beliau adalah koordinator penyelidik Refsa. Fakhrul Razi, banyak yang kita nak bincangkan, banyak juga yang kita nak saksikan atur cara Dewan Rakyat pada ketika ini. Sesi ini agak menarik. Tetapi kita mulakan dengan pembukaannya. Datuk Johari Abdul sebagai speaker. Respon Fakhrul Razi. Saya rasa pemilihan ni adalah pemilihan daripada pihak kerajaan itu sendiri melihat bagi siapa pihak yang mana ataupun individu yang mana yang boleh menguruskan Dewan Rakyat dari segi keseimbangan antara kerjasama politik antara kedua-dua belah pihak. Dan saya fikir Datuk Johari Abdul merupakan seorang ahli parlimen yang mempunyai kemampuan tersendiri kerana beliau juga merupakan ketua whip bagi Pakatan Harapan sebelum ini. Jadi urusan-urusan mengenai dengan aturan mesyuarat dan peraturan mesyuarat itu sendiri tidak menjadi satu masalah saya rasa kepada Datuk Johari itu sendiri. Cuma apa yang saya lihat pada hari ini, Speaker Dewan Rakyat perlu bertindak dengan lebih arif, dengan lebih kebijaksanaan kerana kita dapat menyaksikan sebenarnya kedudukan parlimen kita agak sengit bukan kerana kerajaan itu mempunyai majoriti, tetapi ia bukan kerajaan gabungan yang memerlukan kerjasama erat di antara pihak kerajaan itu sendiri dengan pihak kerajaan dengan pihak pembangkang itu sendiri. Dan semangat dual partisan itu perlu diangkat oleh Speaker Dewan Rakyat untuk memastikan urusan kerajaan berlaku secara adil dan saksama, dan pada masa yang sama perlu memberi ruang kepada pihak pembangkang mengemukakan cadangan dan idea-idea mereka kepada kerajaan itu sendiri. Ya, dan pemilihan timbalan-timbalan speaker akan menyusul, dan bagaimana ataupun siapa sebenarnya Fakhrul Razi rasakan sesuai untuk duduk di kerusi itu, mengambil kira ini adalah kerajaan paduan seperti yang semua sudah pun sedia maklum, dan perlu ada timbang tara dan semak imbang dalam parlimen, dalam kalangan kerajaan itu sendiri, di dalam Dewan Rakyat. Jadi speaker dan timbalan-timbalan speaker, bagaimana dinamika dan nama-nama yang Fakhrul Razi rasakan sesuai untuk menyambut semangat ini tapi juga memastikan effectiveness itu ada dalam semak imbang? Kalau kita lihat beberapa hari yang lepas dilaporkan oleh pihak media mengatakan di pihak kerajaan akan mencadangkan dua nama, iaitu ahli parlimen daripada Cameron Highland dan lagi satu daripada Lanang, iaitu Pakatan Harapan seorang dan UMNO seorang. Dan saya fikir timbalan speaker juga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan Dewan berjalan dengan lancar dan selari dengan apa yang yang ingin dibawa oleh Speaker Dewan Rakyat itu sendiri. Dan bagi saya, kalau ada satu perkara yang boleh saya tekankan di antara speaker dan timbalan speaker adalah mereka merupakan golongan yang ataupun ahli parlimen yang berpengalaman di dalam Dewan Rakyat itu sendiri. Dan saya berharap agar parlimen pada kali ini timbalan speaker dan speaker Dewan Rakyat sendiri menunjukkan itizam politik yang tinggi dalam mereformasi agenda parlimen yang saya fikir menjadi satu keutamaan kepada rakyat Malaysia, kerana kita akan menyaksikan bahawasanya kestabilan politik dan kuasa kerajaan itu sendiri berlaku bukan di Putrajaya tetapi sekarang ini berlaku di dalam parlimen itu sendiri. Jadi kita perlukan kebijaksanaan ataupun kepimpinan timbalan speaker dan speaker itu sendiri dalam menguruskan parlimen pada sidang kali ini. Ya, saya mahu beralih kepada perjanjian persefahaman kerjasama kerajaan gabungan atau kerajaan paduan. Ramai yang menggelarnya sebagai memorandum persefahaman juga yang meletakkan beberapa syarat dan sebagainya. Antaranya ahli-ahli dalam itu, dalam parti-parti gabungan kerajaan perlu menyokong usul-usul yang membawa kepada jatuh bangunnya kerajaan, seperti bajet, seperti undi percaya yang akan datang tak lama lagi dan sebagainya. Ramai yang mengkritik, mengatakan ia seolah-olah mencabut taring daripada sebarang demokrasi yang benar-benar boleh bercambah ataupun kebebasan bersuara dalam kalangan ahli parlimen dalam kerajaan sendiri. Dan ramai mengatakan bahawa ia mungkin melumpuhkan sebarang suara-suara yang mungkin berbeza pendapat dalam itu. Respon Fakhrul Razi berkenaan dengan memorandum ini atau perjanjian ini? Kita kena lihat dari segi perjanjian ini mengikat dari segi parti-parti politik, bukan individu itu sendiri. Dan kalau ada klausa yang mengatakan bahawasanya MOU ataupun MOE ini adalah dari segi amalannya adalah didiktir, saya rasa itu kurang tepat kerana ia terpulang kepada parti politik itu sendiri dalam gabungan kerajaan untuk membuat keputusan. Dan seperti mana yang kita dapat lihat MOU terdahulu di antara kerajaan Ismail Sabri dan Pakatan Harapan, ia juga boleh
dikaji ataupun ditambah baik kerana kita ada jadualkuasa pemandu dalam MOU yang dimertai oleh Kerajaan Perpaduan ini. Jadi saya fikir perkara-perkara ini perlu dibincangkan secara realistik di dalam jawatankuasa pemandu di antara parti-parti gabungan itu sendiri, dan saya tidak lihat bagaimana individu ataupun MP itu perlu gusar kerana apa yang perlu ditekankan oleh Kerajaan Perpaduan hari ini adalah memberi peranan yang besar kepada ahli parlimen untuk memainkan peranan mereka dalam parlimen dari sudut aspek perundangan, dari sudut aspek pembuat dasar. Contohnya seperti mana yang telah dicadangkan oleh Bersih dan beberapa NGO mengatakan kita perlu adakan jawatankuasa pilihan khas ataupun select committee yang lebih banyak. Saya rasa ini akan bukan saja akan memperluaskan peranan parlimen itu sendiri, tetapi dia akan memperkasakan ahli parlimen dalam membuat keputusan. Dan saya fikir istilah-istilah mengenai tentang diktator dan sebagainya itu perlu disemak dan diimbangi oleh pihak pembangkang secara teliti, khususnya dalam proses membuat keputusan di parlimen. Adakah kerana pada penghujungnya apa saja yang kita analisa atau apa saja pendapat siapa berkenaan Dewan Rakyat ini mengikut perbezaan fahaman politik dan sebagainya, akhirnya apa yang bermakna atau apa yang penting adalah sama ada Dewan Rakyat ini mampu melakukan kerja. Adakah mereka mampu buat kerja? Dalam kerangka Dewan Rakyat sudah tentu ia bermakna melakukan reformasi-reformasi yang perlu dalam sistem parlimen itu sendiri, mungkin memperkenalkan undang-undang yang penting atau meminda undang-undang yang sudah lapuk dan sebagainya. Itu adalah mungkin kayu pengukurnya. Jadi adakah Fakrul Razi merasakan bahawa Dewan Rakyat kali ini mampu berprestasi dengan baik berbanding dengan Dewan Rakyat sebelum ini? Mengapa dan mengapa tidak? Atau mengapa tidak? Saya boleh melihat parlimen kali ini dipenuhi oleh mereka yang pernah menyertai jemaah menteri. Tidak kiralah menteri atau timbalan menteri, dan saya rasa saya meletakkan harapan yang tinggi kepada parlimen ini agar mereka melakukan yang terbaik dan menggunakan pengalaman yang ada sebagai anggota pentadbiran terdahulu dan sekarang dalam mencari solusi kepada masalah rakyat. Dan ini merupakan zaman di mana Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan menterjemahkan erti reformasi itu sebenar. Ia bukan sekadar idealisme saja, tetapi sekarang ini mereka mempunyai peluang untuk menterjemahkan reformasi dari sudut undang-undang, parlimen, politik, ekonomi dan sebagainya sebagai satu wadah kepada rakyat untuk memastikan rakyat itu sendiri sejahtera dan kehidupan mereka bertambah baik, khususnya selepas pasca COVID-19 itu sendiri.